Meaningful conversation. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good day. Thanks for tuning in. Kali ni ada lagi satu tetamu, alumni kita juga, seorang doktor. Minta perkenalkan diri kepada audiens kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syafiq bin Nordin. Jadi saya selaku satu pengamal perubatan lah, yang ada praktis sendiri di Cyberjaya, yang kita pakai approach restorative medicine lah, yang mana saya juga join kepada satu NGO, yang mana kita menggerakkan approach yang sama lah. So dalam NGO yang saya sertai ni, kita namakan iaitu Malaysian Restorative Medicine Society. Okey. Apa benda tu? Kena explain sikit. Jadi objektif penubuhan society ni basically kita nak mengajak especially pesakit lah, untuk nak kembali balik kepada dia punya asal usul dia punya fisiologi badan dia. Okey. So kita nak reverse illnesses, kita nak cuba tu nak merdekakan pesakit daripada ubat dan penyakit. That's the main idea lah. Okay. Dan ikutkan persatuan ni, kita dipelopori dan diasaskan oleh Dr. Razif Jaafar, yang mana dia dah 20 tahun, kat 30 tahun juga practicing the same restorative medicine. Basically kita nak bawa balik pesakit kita untuk nak betulkan balik pada lifestyle more to lifestyle changes lah. Alright. Untuk pengetahuan yang menonton atau mendengar podcast ni, Dr. Syafiq, dia baru attend TTT bulan berapa tu? Mid September. Baru dalam 1-2 batch 11 September 1-2 batch sebelum ni. Yes. Jadi so lepas habis apa what happened lepas habis TTT tu? Apa benda yang dah buat, apa benda yang belum buat? Kan jangan tanya pasal accredited tu. Belum lagi Itu topik hangat. Okay, insyaAllah. Basically apa yang saya buat lepas tu, kita mencari jalan lah macam mana nak cuba dapatkan training provider. Sebab dia punya hasrat je, as a society pun kita nak jadi training provider itself. Okay. Cuma kita tak tahu lagi, baru lagi in baby steps lah into training industry. Being a trainer, dalam masa sama doktor juga, so saya tak pasti how is the, orang kata, the market. Saya kira terjun je. So kita saya tengah belajar lah macam mana nak conduct training tu. And then dalam masa sama kena jumpa patient, kerja hakiki lah, jumpa patient. Saya tertanya-tanya lah. So bila ada masa hari ni saya free, datanglah halalang kan. Why not? Macam tu. So kalau ikut dari segi pecahan masa lah, how much time you boleh allocate untuk training? Sebab practice, I believe, makan masa lah. Betul. So macam mana pembahagian masa tu? Okay, kalau nak katakan kalau kita run a clinic, ni lepas dah join TTT lah. Sebelum ni I tak tahu yang masuk training industry ni is actually a bigger orang kata bigger money pool yang menunggu. So running an industry, running a clinic actually is not easy. Somehow banyak klinik dah tumbuh macam cendawan. I see. But the idea yang klinik yang banyak ni is actually it doesn't help into reversing disease. Orang akan keep coming, sakit datang MC, ambil ubat. And then with the ada ada boleh claim panel semua tu, dan orang mudah untuk nak datang. So orang rasa tak berapa into nak menjaga kesihatan, into sebab dia kata ada ubat, ada panel, so okeylah datang doktor je ambil ubat. So but itu yang mana yang kita dah ada dalam red ocean lah. Itu dah yang mana klinik industri dah dalam red ocean. Okay. And then another thing yang mana post COVID era, orang lebih open kepada knowledge, and also di internet juga every knowledge yang ada di ujung jari. So
lebih mudah untuk nak sampaikan knowledge tu. Tapi somehow kita tak boleh nak go head on. Dan satu lagi kita orang takkan datang kita kalau sihat. Betul. Orang sakit je datang kita. Betul. So how? But one thing yang mana kita concern is obesity, yang mana yang ramai orang ada sekarang dekat Malaysia ni, half of nation yang obese. Terasa. Tak cakap. That's a fact. So basically is a single common factor of chronic diseases yang mana in the doctor fraternity we doesn't kita acknowledge, but there is no orang kata set in stone action yang very practical and impactful. So in a way yang by year dia punya the prevalence makin lama makin banyak, makin tinggi. So somehow kita nak reverse balik, kita nak tarik balik supaya orang datang makan balik betul. So kita nak kena buat this training untuk nak go into the orang yang masih sihat lagi, yang bekerja tapi dia obese. Yes. So dia obese tapi dia rasa dia okay. But then dia rasa dia okay. Dia kena tunjuk belah sana. So kita nak approach dia orang ni. Then kalau nak tanya how much time I allocate, for the current time memang banyak masa dekat klinik lah. Because belum lagi ada peluang nak buat training tu. Tapi insyaAllah kalau dapat peluang, dapat satu training pun jadi, saya rasa jadilah tu. Betul. Dia satu yang apa, again, a lot of people, a lot of trainers, dia stuck dengan mindset lama. Training tu mesti 2 hari 3 hari. This is kita punya industry practice lah. Jadi saya selalu suka untuk ingatkan pada para trainers kat luar sana, reverse engineer. Maksud saya reverse engineering ni adalah you look at the problem and then you tengok macam mana nak overcome that problem. For example kan, katakan doktor ada dalam seminggu mungkin 1 hari lah tolak waktu rest dan sebagainya. You have 1 day yang you boleh dedicate untuk buat training. So jadikan training tu 1 hari. Kalau let's say for example you work according to shift, and then you ada time yang mungkin petang you free ke atau pagi you free ke, you buat training half day. Sebab half day pun boleh, dari segi claimable boleh, amount dia potong separuh lah. But that doesn't matter. Sebab I'm not saying problem of the subject tu, maksudnya problem of kita sebagai how trainer. How to conduct training. Sebab banyak orang attend trainer, dia overwhelmed dengan apa yang ada dekat luar, dan dia tak boleh nak see macam mana dia nak commit kepada benda tu. Zaman saya, sebab saya sendiri yang ni, saya tak ada benda lain yang saya pandai buat, so saya belasah je. So I'm not managing between two type of work. But ni something yang ni lah. Satu lagi contoh yang mungkin orang tak perasan, masa saya mengajar bahasa Jepun, kelas saya setiap minggu 2 jam, tapi program tu 24 jam in total, ataupun 48 jam in total. Tapi dia seminggu. Lah. So if you create a program like long term tapi 2 jam still boleh. Kan dia tak kacau lah kita punya hours yang kita commit sekarang ni. That's why being here today, memang I nak mencari apa benda peluang, mungkin jumpa few training providers tadi. Dah ada bagi suggestion juga, boleh buat into few months punya program. 2 jam 4 jam boleh. So in a way kita boleh bagi new knowledge and also follow up juga. Dia ikut ke tak apa yang kita cakap ni. So somehow lah, itu in term of doktor punya. Macam hari ni ada dalam 200 lebih exhibitors, yang majority 80% 90% adalah training provider. So apa yang Dr. Syafiq boleh buat, again at the back of your mind, you decide sama ada nak gerak dulu as freelance trainer atau nak gerak as TP. TP ni mungkin kena careful consideration lah. Tapi kalau nak gerak as freelance trainer, contoh macam dekat depan kita ada Employment Hero kan, dia adalah company yang software HR, dan dia juga training provider. So maybe you can talk to them and say how do you collaborate
to offer your training to be part of package dia yang mungkin dia ada software HR, dia tengok MC dia tinggi, kan? Betul. Contoh macam tu lah. So you can talk to jangan explore something that is outside of medical, the typical connection. Contoh kan, macam kalau kita medical, kita pergi kepada medical punya ni juga, dia contoh you pergi macam orang yang ajar first aid ke safety ke, dia jadi macam rival. That is common dan kadang-kadang boleh jadi rival. Tapi kalau you think one step further, contoh macam ni, belah sana ada tadi saya nampak lupa nama dia. Ada Hyatt Lee yang ambil macam job street juga. Correct. So boleh ni, dan belah sana ada job, future job, dia macam career fair lah. Kat situ ada list of majikan, dan dia ada satu wall tu, dia bagi tahu kerja apa yang tengah kosong. You cuba tengok kan, then you boleh identify majikan ni sebenarnya dia ada something, and then maybe have a conversation with them. Itu antara apa yang kita nak cuba buat dekat booth ni lah, to have conversation kan, sebab semua orang menjual. If you notice semua, kita tak jual, kita nak just be here, dan juga maybe share some thoughts lah, and then explore. Sebab hujung ke hujung ada banyak. Lepas tu sesama orang yang datang ni pun, maybe a few things you can look at. You may also want to collaborate dengan ada yang buat makanan ke apa, I mean yang mengajar barista punya training apa semua ada kat situ. So keep an eye out untuk benda macam tu. Kalau tidak pun, at least listen to apa dia punya challenges dan what you can offer. Kita ada satu alumni lagi, kalau you pergi dekat belah sana, Engage Live. Engage Live ni saya tak tahu hari ni siapa ada, tapi saya nampak tadi dia punya dietitian ada, kita punya alumni juga. Boleh tanya dengan dia orang, maybe boleh offer as a freelance trainer, offer your topic to them. Dan as you offer your topic to them, got to be very clear you nak audience macam mana. You kena bagi tahu. Contoh, you nak audience yang Muslim, Malay Muslim, sebab dia orang Muslim. So mungkin dia pun teringin nak penetrate client base yang ni. Faham tak? Faham. Jadi talk to them in that tone. Jangan bagi tahu kata sensei hantar, nanti dia orang layan lah. Jungle People pun ada satu alumni kita kat situ. Jungle People selalu buat team building. So kadang-kadang dia buat team building ada kaitan dengan health ke apa, because if you function as a freelance trainer, you boleh senang approach. All of this will be your client lah. Tapi kalau you training provider, your client is actually yang dekat job fair tu, majikan. Betul. So sesama ni akan terasa macam competition. Sebab tu kita tak ni sangat lah, tak proaktif sangat keluar. Tapi that is one way of thinking yang saya rasa boleh cuba approach lah. Kalau larat jalan relax, datang sini tak lupa pula lah buat boleh business card semua banyak sikit kan, tak boleh drop ke. Like I said, most of them are trying to sell. So you consume lah dia punya business card ke flyer dia. Tadi ada saya pergi booth belah sana, dia buat satu apa nama, kan semua orang sekarang pakai smart TV ni kan. Saya baru tahu dia the only company dekat Malaysia yang buat sewa. Sewa as in sewa beli untuk TV tu. Untuk sebab kita nak as a training provider, kita nak buat satu smart TV nak letak dalam training room, mahal belah-belah ribu kan. Mana ada duit. Tapi dia punya package 500-600 sebulan. Kata not bad. Lepas tu 3 tahun option untuk upgrade. So baguslah, kita tak adalah simpan benda tu sampai dah tak boleh pakai kan. So to me it's smart lah. Dan dia pergi jumpa satu-satu, dia perkenalkan kan. I think gunakan approach yang sama. You pergi satu-satu, you just listen out kepada apa dia punya ni, and then maybe see if you can find and plug in kepada dia punya situation tu lah. Current training tu lah. Okay. Dulu zaman-zaman saya freelance, memang suka datang event-event macam ni, sebab kita nak tahu orang ni what do they have to offer, and then benda tu mungkin boleh jadi
supplement atau complement kepada apa yang kita boleh offer, ataupun kita yang anu dia kan. Bolehlah cuba explore. Dan just bagi tahu, you certified trainer, now freelance, you ada doktor ada maybe sebulan 3-4-5 hari contohnya kan, yang you boleh dedicate untuk conduct training, and then see how lah. Cuba approach macam tu. These are some of the benda yang kita boleh buat untuk alumni lah. Kalau datang sini alang-alang kan, kita sembang-sembang je lah. Itulah dia. Okey. Tu banyak tu input tu. Cuba ni. Sekarang ni tengah ramai sebab kita tengah lunch break. Dia what's happening is atas conference 4,000 orang. Yang tu yang berbayar punya lah, tag atas. Lepas tu ni time lunch, dia orang turun bawah. Petang nanti bawah ada masterclass, tu pun berbayar. So hall ni akan senyap sekejap lepas pukul 2. So you akan nampak orang macam so pukul 2 tu lagi seronok lah jalan. Kalau nak berbual panjang dan nak korek maklumat, pukul 2 ke atas lah. Tu mantap lah. Time ni dia tengah ramai. So everybody trying to catch the crowd kan. Faham. Boleh lah explore. Contoh kita kena pergi makan dulu lah. Makan dulu ke ni dulu ke. Sekarang pukul apa sekarang? Boleh makan je, lepak dulu, solat dulu ke apa, lepas tu boleh jalan-jalan. Sebab sekarang ni dia macam terlalu ramai orang. Kalau kita nak berbual panjang dekat ni pun susah. James dia orang aktif dekat Sabah Sarawak. So you boleh, kalau nak explore Sabah Sarawak punya market, boleh berbual dengan dia. Dia buy pun tak ada lagi. Tak apa. Tak dapat trading pun lagi. Jalan-jalan tengok dekat kawasan mana yang ni. Ni pun alumni kita. So kadang-kadang orang dah lintas-lintas kan, kita tengah ni. Ramai jugalah. It's good. Good event. Sebab ini memang event Irsyadi Corp kan. Kita certified trainer Irsyadi Corp kan. So inilah tempat dia. Encik Fawzan pun dah lama kan dalam industri. So basically buat TT pun dah banyak batch kan. So macam campak batu kena alumni. Batu kena alumni. Belum lagi. Kita mengharapkan macam itulah. Sebab kita perlukan support kan. Kalau dalam training ni sebenarnya, kalau you tak ada support, susah nak gerak. Tapi support tu, ramai orang menyelimutkan support tu, tapi bawah selimut tu is something yang very selfish dan very benda yang ada hidden agenda lah. Jadi you got to be careful. Kita bukan nak kata negatif ke apa, tapi manusia kan mesti ada sifat yang kadang-kadang pelik sikit ni. Tapi tak apalah, explore. InsyaAllah tu yang kita macam nak kena, tu benda tu nak kena belajar juga. But selok-belok dia dalam industri ni kan. Tak nak kena macam mana, tak nak silap langkah tu. Kita cuba minimize lah. Nak kata nak ngelak langsung, duduk rumah diam-diam lah tak? Betul. Jadi tak ada risiko. Betul. Kan? Tapi kalau tak ambil risiko, tak ada ni lah. Alright, sekali lagi terima kasih Dr. Syafiq kerana singgah ke booth kita pada hari ini. Thank you for the conversation. Nanti kita akan upload dan nanti saya akan share lah. So nanti boleh boleh gunakan ni untuk promote you punya services. But again, enjoy the event. Terima kasih sekali lagi kerana datang dan sudi menjadi guest. Main tangkap tarik aja ni. So itu dia. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. This was an Access Ideas Malaysia production.